Okey, so hari ini kita akan jawab soalan nombor 1, indeks dan logaritma. So macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Okey, soalan ni yang 3x tambah 2, kita boleh buka dia dulu. Buka macam mana tu? Buka macam ni. So 3x, oops tebal ni. Tolak 3x dalam kurungan 3 kuasa 2 tambah 216 bersamaan dengan kosong. Okey, 216 pindah sebelah kanan. So akan dapat negatif 216. Yang 3x ni pula, 3x tolak 3 kuasa x. Ini 3 kuasa 2. Okey, so selepas tu keluarkan 3 kuasa x. Keluarkan 1 tolak 3 kuasa 2. Sama dengan negatif 216. So yang kat sini 3 kuasa x. Okey, 1 tolak dengan 3 kuasa 2 nanti akan dapat berapa? 1 tolak 3 kuasa 2. So akan dapat negatif 8. So kita boleh letak kat sini negatif 8 bersamaan dengan negatif 216. Selepas itu kita akan pindahkanlah negatif 8 ke sebelah sini. Jadi bahagilah. So 3 kuasa x sama dengan negatif 216 bahagi dengan negatif 8. So bersamaan dengan, okay, gunakan kalkulator. So negatif 216 bahagi dengan negatif 8. So akan dapat 27. So 27 tu kita tengok 3 kuasa berapa dapat 27. Paling dekat 3 kuasa 3. So ni 3 kuasa x. So buat perbandingan. Daripada sini kita akan dapatlah nilai x bersamaan dengan 3. So ini untuk soalan yang pertama. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 2. Okey, selesaikan persamaan yang berikut. So untuk selesaikan persamaan yang seterusnya. Okey, so tengok dulu. Okey, tengok soalan ni. Ni adalah operasi darab. Okey, kita boleh darab dia dulu. So 1 per 5 kuasa x. Okey, kalau darab kuasa tambah. Tambah 2x tolak 1. Sama dengan, okey, yang kat sini, yang punca kuasa tu, kita boleh tukar jadi ni lah. X tambah 4, tutup kurungan. So, jadi 1 per 2. Square root yang ni, punca kuasa 2 ni, tukarkan jadi 1 per 2. Okey, selepas tu buat apa? Okey, yang ni, selesaikan dululah. X tambah 2x tu akan dapat 3x tolak 1. Yang 25 ni akan jadi 5 kuasa 2. Okey, lepas tu nanti darab dengan x tambah 4. Lepas tu yang paling luar tu nanti akan dapat 1 per 2. Okey, so selepas itu yang ni kita boleh naikkan atas. So kalau naikkan atas kuasa nanti akan jadi negatif. Okey, sama dengan yang ni 1 per 2 dia akan darab dengan 2. So akan jadi 1. So nanti akan tinggal 5x tambah 4. So selepas itu kita just compare saja ni dengan ni. So dah compare, so kita buat negatif 3x tolak 1 bersamaan dengan x tambah 4. So sini negatif 3x tambah 1 sama dengan x tambah 4. X pindah sini, 1 pindah sini. So akan dapat negatif 3x tolak x sama dengan 4 tolak 1. So ni akan dapat negatif 4x sama dengan 3. So x sama dengan negatif 4 pindah 3. Negatif 3 per 4. So ini adalah jawapan untuk nombor 2. Okey, so kita pergi pada soalan nombor 3 pula. So dia kata tunjukkan bahawa 5 kuasa n tambah 5n tambah 1 tambah 5n tambah 2 boleh dibahagi tepat dengan 31 bagi semua nilai integer n yang positif. So maksudnya daripada situ kita nak buktikan macam mana yang ni dia boleh bahagi dengan 31. So apa perlu kita buat? So kita akan permudahkan persamaan ini supaya kita boleh nampak 31. So macam nak buat? Okey, mula-mula kita akan buat 5 kuasa n tambah 5 kuasa n darab 5 kuasa 1 tambah 5 kuasa n darab dengan 5 kuasa 2. Okey, so selepas itu kita akan tengok yang mana persamaan lah. Ni 5 kuasa n, 5 kuasa n, 5 kuasa n. So selepas itu kita faktorkan lah. 5 kuasa n, so 5 kuasa n yang ni dia akan jadi 1. Yang ni akan jadi 5 kuasa 1. Yang 5 kuasa 2 tu akan jadi 25. 5 kuasa 2 lah. Kalau siapa yang tak nampak, saya buat 5 kuasa 2. Okey, yang dalam kurungan tu, kita guna kalkulator lah. Kira 1 tambah 5 tambah 5 kuasa 2. Tekan sama dengan akan dapat 31. So kalau kita susun balik, 31 5 kuasa n. So inilah jawapan dia.
dan membuktikan bahawa kuasa ni kita boleh bahagi dengan jawapan ni kita boleh bahagi dengan 31. Okey, itu sahaja untuk soalan nombor 3. Okey, untuk soalan seterusnya pula. Okey, soalan nombor 4. Dia beri suatu lengkung Y bersama dengan K X tambah N melalui titik-titik 22 dan titik 5, 3, 1, 1/4. Cari nilai N dengan nilai K. Oh man, yang ni maksudnya kena buat persamaan serentak lah kot. So, satu koordinat dia 22. Kita akan masukkan Y, okay, 2 bersamaan dengan K, 2 kuasa N. Okay, boleh selesaikan tak? Tak boleh. Sampai sini je. Okay, kita pergi pada soalan sebelah pula. Kalau dia 5, 3, 1, 1/4 tu, cikgu tukar kepada pecahan tak wajar lah. So, 3, 1, 1/4. So, akan dapat 125/4. So, 125/4. Okey, dia sebenarnya lagi mudah buat jalan kerja menggunakan pecahan yang tidak wajar. So, masukkan dalam persamaan hijau tu, 125/4 bersama dengan K. Ini kita buat 5 kuasa N. So, kita dapat dah dua persamaan. So, macam mana kita nak buat? Okey, kalau kita perhatikan daripada sini, contohlah, ni, 2 kuasa N ni pindah ke sini. So, akan dapat 2 kuasa N bersamaan dengan K. Manakala yang ni pula, 125 ni, kita boleh tukar jadi 5 kuasa 3. 5 kuasa N pindah ke bawah, so akan dapat 4, 5 kuasa N lah, bersamaan dengan K. So, selepas itu, kita boleh samakan persamaan pertama dengan persamaan yang kedua. Okey, persamaan pertama dengan persamaan yang kedua, kita boleh samakan. So, 2/2 kuasa N bersamaan dengan 5 kuasa 3/4 kuasa 5N. Okey, so sampai je sini, kita akan kumpulkan semua dalam satu tempat lah. Contoh 2N ni, cikgu pindahkan sebelah kanan. Cikgu buat satu lah, biar nampak. Sebab ada student mungkin dia ada yang tak nampak. So, 2 sama dengan 5 kuasa 3/4. 2N ni dah naik atas. So, akan dapat 2 kuasa N per 5 kuasa N. Okey, yang ni kita nak pastikan yang ni kita maintain. Yang tak ada kena-mengena tu kita pindah sebelah kiri. So, macam mana? 4 ni kita naik atas, darab 5 kuasa 3 tu jadi bahagi. So, 2, 4 darab 4 per 5 kuasa 3 tu. Sama dengan, okey, 2/5 ni pula, kita boleh jadikan 1 kuasa N. So, daripada sini, yang ni boleh tekan kalkulator lah yang sebelah kiri tu. So, 2 darab 4 per 5 kuasa 3. So, akan dapat 8 per 125. Okey, yang ni pula, sebenarnya kita boleh jadikan dia base 2. Macam 8. 8 tu 2 kuasa berapa? 2 kuasa 3. 125 tu 5 kuasa berapa? 5 kuasa 3 juga. So kalau kita buat perbandingan dekat sini, sebenarnya, okeylah, kalau ada student yang tak nampak lagi, yang ni, dia boleh keluarkan. So, 2/5 kuasa 3. Yang ni, 2/5 kuasa N. So, daripada sini kita tahulah N bersamaan dengan 3. So, N bersamaan dengan 3. So, dah dapat N sama dengan 3. Ada tak dia minta apa lah? Okey, cari nilai K pula. Nak nilai K, masukkan je persamaan mana-mana. Contohnya, saya masukkan dekat persamaan yang ni. So, K bersamaan dengan 2/2 kuasa 3. So, 2/8 bersamaan dengan 1/4. So, kita dah settle lah. Dapat 1/4. Itu nilai K. Okey, untuk soalan nombor 5 pula, dia suruh tanpa menggunakan kalkulator, nilaikan jawapan di bawah. Okey. So, untuk selesaikan soalan bawah, soalnya kita akan buat conjugate lah. So, conjugate tu maksudnya apa? Kalau dia A tambah B, kita akan darab dengan A tolak B. So, itu maksud conjugate. So, untuk soalan yang ni, so, kita boleh buat lah. So, 1/3 tolak square root 7 tambah 1/3 tambah square root 7. So, daripada sini, dia punya ni kita boleh buat lah. Darab kan. So, ni darab dengan 3 tambah square root 7. 3 tambah square root 7. So, yang ni akan darab dengan 3 tolak square root 7. Ni 3 tolak square root 7.
Okey, so sama dengan dekat atas tu 3 tambah square root 7 tambah 3 tolak square root 7. Dekat bawah tu pula, okey, berdasarkan formula atas ni, dia akan dapat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So, daripada sini, kita akan buat dapat 3 kuasa 2 tolak dengan square root 7 kuasa 2. Okey, so sebenarnya, okey, 3 tambah 3 akan dapat 6. Tambah 7 tolak tu, ni dengan ni akan jadi kosong per 9 tolak 7 sama dengan 6 per 2. So, last kali jawapan dia akan dapat 3. Okey, untuk soalan nombor 6 pula, selesaikan persamaan berikut. 4x tolak 9 sama dengan 2 punca kuasa x tolak 1. Okey, so daripada sini, untuk kita selesaikan dia, kita akan letak ni lah. Ni kuasa 2, yang ni pun kuasa 2. Okey, so daripada sini, punca kuasa 2 tu, ni dengan ni akan cancel. So, akan tinggal 4x tolak 9. Manakala yang ni pula, 2 punca kuasa x tolak 1 kuasa 2. Okey, so 2 kuasa 2 dapat 4 punca kuasa x. Okeylah, tak apa. Yang ni saya buat satu-satu lah biar tak nampak. Ni punca kuasa x kuasa 2 tolak 2 punca kuasa x darab. Okey, darab 2. So, tolak tambah negatif 1 kuasa 2. So, ini cara untuk selesaikan dia. So, ini akan dapat 4x tolak 4 square root x tambah 1. Yang ini dapat 4x tolak 9. Okey, negatif 4x sini lah. So, dapat 4 punca kuasa x. 4x yang ini pindah sebelah kanan. So, tolak 4x tambah 1 tambah 9. So, 4x tolak 4x dapat kosong. 1 tambah 9 akan dapat 10. 4 punca kuasa x. So, punca kuasa x 4 ni kita pindah sebelah kanan. So, nanti akan dapat 10 per 4. So, 10 per 4 tu akan dapat 5 per 2 lah. So, akan dapat 5 per 2. So, daripada situ, punca kuasa x sama dengan 5 per 2. So, punca kuasa ke sini. So, jadi x 5 per 2 kuasa 2. So, dapat daripada situ 25 per 4. Nah, so kita dapatlah x sama dengan 25 per 4. Okey, untuk soalan nombor 8 pula. So, macam mana kita nak buat? So, kita akan kembangkanlah persamaan ni dulu. So, perkembangkan persamaan ni akan dapat A square root 2 kuasa 2 tambah dengan 2 A square root 2 B tambah B kuasa 2. So, daripada sini, ni akan dapat 2A kuasa 2 lah. Tambah 2AB square root 2 tambah B kuasa 2. So, kalau cikgu susun, dia akan dapat 2A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tambah 2AB square root 2. Dan kita boleh buat perbandingan lah dengan sini. 44 tolak 24 square root 2. So, selepas itu, kita boleh tahulah yang ni dia bersamaan dengan ni. Manakala yang ni dia bersamaan dengan ni. Okey, so kita boleh keluarkan persamaan dia. 2A kuasa 2 tambah B kuasa 2 bersamaan dengan 44 dan lagi satu 2AB bersamaan dengan negatif 24. Okey, boleh? Okey, so dah dapat sini. Untuk cari nilai setiap satu tu, kita boleh pindahkanlah apa yang patut. Sebagai contoh lah, daripada persamaan ni, saya jadikan B sebagai objek. So, kita akan pindahkan negatif 24. 2A pindah ke bawah. 2A, so potong-potong. Dia akan dapat negatif 12 per A. So, to B. So, B bersamaan dengan negatif 12 per A. So, dah dapat persamaan ni. Persamaan ni nanti kita masukkanlah dekat dalam sini. So, daripada situ, kita masukkanlah 2A kuasa 2 tambah B negatif 12 per A kuasa 2 sama dengan 44. So, akan dapat 2A kuasa 2 tambah 144
per A kuasa 2 sama dengan 44. Okey. So daripada sini, darab semua dengan A kuasa 2 lah. So nanti akan dapat 2A kuasa 2, ini A kuasa 4 tambah 144 sama dengan 44 A kuasa 2. So pindahkan ke kiri. So akan dapat 2A kuasa 4 tolak 44 A kuasa 2 tambah 144 bersama dengan kosong. Okey, so daripada sini sebenarnya kita boleh buat macam ni. Kita boleh jadikan A kuasa 2 tu sebagai objek lah. Tolak 44. Ini A kuasa 2 tambah 144 bersama dengan kosong. So daripada sini kita boleh buat mod A polinomial 2. So A dia 2. B dia adalah negatif 44. Lepas tu C dia adalah 144. So tekan sama dengan. Yang satu akan dapat 18. Lagi satu akan dapat 4. So ada dua jawapan. Satu A4. Okay, so kalau kes macam ni, kita akan ambil nilai yang dia kata A dengan B adalah nilai integer. Maksudnya dia bukan perpuluhan lah. So kalau ikut logik, kalau yang ni akan dapat punca kuasa 18 ni, punca kuasa 18 nanti akan dapat perpuluhan. Tapi yang A kuasa 2 sama dengan 4 ni, dia akan dapat A, punca kuasa 4 akan dapat 2 jawapan. Tambah tolak 2. So kita akan pilih yang ni. So, nak cari B pula, sekiranya A 2, B, okay, B tadi persamaan ni. So B bersamaan dengan negatif 12 per 2. So dapat negatif 6. Kalau A bersama dengan negatif 2, B bersama dengan negatif 12 bahagi negatif 2. So ni akan dapat 6. Okey, itulah jawapan untuk soalan nombor 8. Okey. Okey, untuk soalan nombor 9, macam ni kita nak buktikan yang log B base A adalah bersamaan dengan log B base C per log A base C. Okey, so untuk buat ni, kita akan first andaikan dulu log AB bersama dengan X. Lepas tu A pindah sini. So B bersamaan A kuasa X lah. Okey, dah dapat dah kat sini. So first, lepas tu kita boleh terus tukar. Kita buat macam ni. Log C B bersamaan dengan log C. So kita tahu B tadi kan bersamaan dengan A per X. So kita jadikan kat sini A kuasa X lah. A kuasa X. Okey. So lepas tu yang X kat sini kita bawa ke kiri. So akan jadi X per log CA. Ni log CB. So log CA ni kan darab, pindah jadi bahagi. Log CA bersamaan dengan X. So selepas itu X ni pula kan tadi bersamaan dengan log AB. So tukarlah balik jadi log AB. Ni log CB per log CA. So kita dah buktikan lah kat sini. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan nombor 10. Okey, diberi log 2P bersamaan dengan X. Lepas tu log 4Q bersama dengan Y. Disuruh ungkapkan log 2P kuasa 2Q dalam sebutan X dan atau Y. So mula-mula kalau kita perhatikan, yang ni dibagi dalam log asas 2. So better yang pecahan warna kuning ni kita tukar dulu kepada asas 2 dulu. So macam mana nak tukar? Okey, yang soalan ni saya bawa dulu sebelah kanan. So kita fokus kepada log 4 tu, tukar kepada base 2. So dia akan dapat log 2Q per log 24 bersamaan dengan Y. Okey. Okey, so lepas tu log 24 kat bawah tu kita boleh tukarlah jadi ni. Log 24 tu jadi 2 kuasa 2. So 2 kuasa 2 ni bawa ke sini. So jadi log 2Q per 2 log 22. Log 22 ni bersamaan dengan 1. So lepas tu 2 ni boleh bawa ke kanan lah. So akan dapat log 2Q bersamaan dengan 2Y. Okey, so kita dapatlah yang baru. Log 4Q sama dengan Y ni dia bersamaan dengan log 2Q bersamaan dengan 2Y. So kalau kita dah buka yang tu, kita boleh fokus kepada yang persamaan warna merah ni balik. So ini adalah operasi darab. So kalau operasi darab, kita akan pecahkan dia untuk jadi tambah.
Okey. So 2 bawa ke sini. So 2 log 2P tambah log 2Q kan. Okey, log 2P tadi tu dia bersamaan dengan persamaan hijau dekat atas. So kita akan tukar dia jadi X. Manakala log 2Q kat bawah tu dia akan jadi 2Y. So daripada situ kita boleh kira lah. So 2X tambah log 2Q tu bersamaan dengan 2Y. So akan dapatlah 2X tambah 2Y. Okey, untuk soalan nombor 11 pula, macam mana disuruh selesaikan persamaan 1 tambah log 3X tambah log 9 3X bersamaan dengan kosong. Okey, untuk soalan ni, dia banyak cara. So, ini cara saya. So, kita perhatikan dulu. Kita ada 1 yang tak ada log dan kita ada 9 yang base lain. So, kalau boleh, kita tukar kepada base asas yang paling kecil lah. So, antara 3 dengan 9. So, yang paling kecil adalah 3. So, kita akan tukar ni kepada asas 3. Okey, untuk tak nak jadikan persamaan panjang, kita keluarkan dulu log 9 3X tu untuk kita tukar asas dia saja. So, akan dapat log 3 3X per log 3 9. So, daripada sini akan dapat log 3 3X per kat bawah tu log 3 3 kuasa 2. So, 2 bawa ke kiri. So, akan dapat ni lah log 3 3 kuasa X per 2 log 3 3. So log 3 3 ni 1. So akan dapat log 3 3x per 2. So daripada situ dah dapat yang ni, kita boleh masukkan balik dua persamaan. 1 tambah log 3x tambah log 3 3x per 2 bersamaan dengan kosong. Okey, so daripada sini kita boleh kumpulkan lah determinant ke dalam satu tempat. Sebagai contoh, macam kan ada per 2 kan. So nak hilangkan per 2 ni, okey, darab semua 2. So kalau darab semua 2, so yang ni akan dapat 2 tambah 2 log 3x tambah log 3 3x sama dengan kosong. Okey, so macam 2 ni boleh bawa ke sini jadi kuasa 2. Manakala 2 ni bawa ke sebelah kanan lah jadi negatif 2. So negatif 2. So log 3x kuasa 2 tambah log 3 3x. Okey. Okey, lepas tu kita akan combinekan lah sebab base dah sama. So akan dapat log 3 x kuasa 2 darab dengan 3 kuasa x bersamaan dengan negatif 2. Okey, so selepas itu yang 3 ni boleh bawa ke sini lah. So akan dapat 3 kuasa negatif 2. Yang dalam ni boleh darab. So akan dapat 3x kuasa 3. So pindahkan 3 ni akan dapat 1 per 3 kuasa 2 lah. Lepas tu 3 ni kalau pindah sebelah bawah, so akan dapat x kuasa 3 sama dengan 1 per 3 kuasa 3. Sebab apa? Sebab kan pindah bawah, so akan darat nanti darat dengan 3. So lepas tu x tu, kita akan punca kuasa 3, 1 per 3 kuasa 3. So nanti akan dapat 1 per 3. So itulah jawapan dia, x sama dengan 1 per 3. Okey, untuk soalan 12, dia kata selesaikan persamaan I kuasa 2x sama dengan I kuasa x tambah 12. So untuk yang ni, kita boleh susun lah yang ni semua sebelah kiri. So I kuasa 2x tolak I kuasa x tolak 12 bersama dengan kosong. So yang ni sebenarnya IX kuasa 2 tolak I kuasa x tolak 12 bersama dengan kosong. Kita boleh andaikan yang Y bersamaan dengan I kuasa x. Andaikan saja. So kalau kes ni kita tukar je lah Y kuasa 2 tolak Y tolak 12. Nampak? So kalau macam ni ramai student tahu rasanya. So kalau nak buat ni, kita boleh tekan menu A, polinomial 2. A dia 1. B dia negatif 1. B dia negatif 12. Okey, so dapat 4 lah. So 1 dapat 4. Lagi 1 akan dapat negatif 3. Okey, so Y tu tukar jadilah I kuasa X sama dengan 4. Yang ni I kuasa X sama dengan negatif 3. Okey, so daripada situ nak cari nilai X kan. Kita tak ln lah. Ln EX ni ln 4. EX bawa ke sini. So X ln E. Ln 4. Ln E ni bersama dengan 1. So X sama dengan ln 4. Okey, ln 4 tu macam mana nak cari? Okey, mula-mula kita tekan dulu. Ln ni tekan ni lah. Ln 4. So dapat jawapan lah. 1.386. Lagi satu ni pula, kita akan buat juga. Ln I kuasa X sama dengan negatif 3. X pindah ke sini. So X dapat ln I
Lupa pula. Ni pun kena letak ln. Ln negatif 3. Tapi ln negatif 3 boleh selesaikan ke? Cuba kita tengok. Ln negatif 3. Tutup kurungan. Error. So yang ni tak boleh kira. So dia akan ada satu jawapan sajalah. 1.386. Okey, untuk soalan nombor 13 pula, dia suruh nilaikan E2 ln X untuk ni. Okey, untuk selesaikan soalan ni, kita boleh andaikan lah. So, andaikan E2 ln X bersamaan dengan Y. Kita assume saja. Lepas tu 2 ni sebenarnya boleh bawa ke sini. So, akan dapat E ln X kuasa 2 bersama dengan Y. Okey, untuk selesaikan soalan ni, so kita sama letak ln lah. Ln E ln X kuasa 2 sama dengan ln Y. Okey, selepas tu apa boleh kita buat? Yang ni bawa sebelah kiri. So, akan dapat ln X kuasa 2 ln E. Okey, sama dengan ln Y. So, ln E ni bersama dengan 1. So, ln X kuasa 2 bersamaan dengan ln Y. So, lepas tu kita boleh potong lah. So, daripada situ kita akan dapat Y sama dengan X kuasa 2. So, Y tu sama dengan X kuasa 2. Y juga bersamaan dengan ni. So, E2 ln X tadi. So, bersamaan dengan X kuasa 2 lah. Tu jawapan dia. Okey. Okey, untuk soalan nombor 14 pula. Encik Ramli menyimpan RM20,000 di dalam sebuah bank. Jika dia tidak mengeluarkan wang daripada akaunnya selepas N tahun, jumlah simpadannya ialah RM2,000 dalam braket 20/25 kuasa N. Ini kuasa N. Selepas beberapa tahunkah simpanan akan melebihi 100,000 buat pertama kalinya. So, untuk yang ni, kita boleh just terus ambil persamaan hijau ni. Okey, kita akan masukkan kat sini 20,000. So, 27/25. Okey, 27/25 kuasa N. You kena lebih besar daripada 100,000. Okey, so kita dah dapatlah persamaan yang pertama. So, untuk cari dia punya N, mula-mula kita akan 20,000 ni. Okey, kita akan pindah dulu sebelah kanan. So, akan jadi bahagilah. So, 27/25 kuasa N. Okey, 100,000 bahagi dengan 20,000. So, 100 bahagi 20 akan dapat 5 lah kat sini. Sini 27/25 kuasa N. Dah sampai sini. Untuk selesaikan dia, kalau kita lihat dekat sini, base dia adalah berbeza. So, 27 dengan 25 base dia berbeza. So, macam mana kita nak buat? So, kita akan letak log lah. Kalau LG ni, LG tu maksudnya log 10 LG maksudnya log 10. So, kita shortcutkan jadi LG saja. Okey, so LG 27/25 kuasa dengan N lagi besar daripada yang sebelah kanan pun kena letak log. Minta maaf. Kena letak log 5. Okey, lepas tu N ni bawa sebelah kiri. So, akan dapat N log 27/25 lah. Okey, sebelum kita nak pindahkan log 27/25 sebelah kanan, kita kena tengok nilai dia positif ke negatif. Sebab kalau negatif, nanti kena tukar sign. So, tengok ni. So, 27/25. Okey, positif. So, kalau positif, kita boleh pindah terus lah. So, kita pindah, nanti dia akan jadi positif. Dia pindah positif, so maksudnya sign yang ni tidak berubah lah, dia maintain. So, log ni 27/25. Okey, dengan dah sampai persamaan ni, kalau menggunakan kalkulator yang model macam yang cikgu guna sekarang kan, kita boleh buat terus. Macam mana tu? Buat tekan pecahan dulu, lepas tu tekan log 10, 5. Dekat bawah tu pula, kita buatlah. Dah pergi bawah. Okey dah, log 10. Sini, buat pecahan. 27/25. So, tekan sama dengan. Akan dapat N lagi besar daripada 20.912. So, kalau daripada persamaan ni, N lebih dekat dengan N21. So, bermaksud selepas 21 tahun, barulah duit Encik Ramli akan melebihi 100,000. So, itu untuk soalan nombor 14. Okey. Untuk soalan nombor 15 pula, dia kata suatu logam meningkat daripada 3 degree kepada T degree diberikan oleh persamaan T bersamaan 3 dan 1.5 dalam kurungan kuasa X apabila ia dipanaskan selama X saat. Cari suhu apabila ia dipanaskan selama 5 saat. So, daripada situ kita masukkan je lah. X bersamaan dengan 5. So, T bersamaan dengan 3. 1.5 kuasa 5. So, daripada sini, pergi kalkulator tadi.
Kita just buat je 3 dalam kurungan 1.5 kuasa 5. Tekan je besar kan. So akan dapat 729 per 32 ataupun tukar kepada perpuluhan. Itu dia 22.78125. So cikgu pajangnya ialah bagilah 22.78 degree Celsius. Cikgu kalau tak buat degree Celsius betul ke? Ya, betul. Jadi jawapan kita sama saja kat situ. Okey. So itu untuk 15A. Okey, untuk soalan nombor 15B pula. So untuk selesaikan dia, okey, masa dalam saat yang diperlukan untuk meningkatkan suhu logam itu dari 3 ke 15 degree. Okey, so sekarang ni T dia adalah 15 degree Celsius. Sekarang ni kita nak cari X berapa. So berdasarkan persamaan, kita masukkanlah T tu 15. So 15 bersamaan dengan 3 darab 1.5 kuasa X. So 3 ni pindah, so dia jadi bahagilah 15 bahagi 3 bersamaan dengan 1.5 kuasa X. So 15 bagi 3 dapat 5. 1.5 kuasa X. Lepas tu kita nak cari X tu, letak log 5 bersamaan dengan log 1.5 kuasa X. X tu bawa ke depan. So X dapat log 1.5. Ni adalah log 5. So tu cari X, pindahkan X. Oops, mungkin ada yang pening. Cikgu pindahkan dulu lah. Ni log 1.5 pindah ke kiri. Dapat log 5 per log 1.5 bersama dengan X. So lepas tu kita tekan kalkulator je. Dapat berapa tadi tu? Log 10. 5 bagi dengan log 10. 1.5. Akan dapat tu 3.97 saat. So itu jawapan untuk 15B. Okey, untuk soalan nombor 16 pula. Okey, populasi penduduk di sebuah kampung pada awal 2000 adalah 240 orang. Okey. Populasi semakin meningkat selepas suatu tempoh N tahun dengan populasi baharu 240 dalam kurungan 1.06 kuasa N. Cari populasi pada awal tahun 2020. Pada tahun 2020, dia punya N adalah 20. So untuk cari dia punya populasi, so kita buat 240 darab 1.06 kuasa 20. So daripada sini, kita boleh kira lah terus. 240 darab 1.06 kuasa 20. So akan dapat tu 769.7 orang. Tapi kita tahu manusia dia tidak boleh jadi ni. So kita benarkan lah. So 770. So itu untuk 16A, 770. Okey, soalan seterusnya 16B. Disuruh cari tahun di mana populasi kali pertama mencapai 2,500 orang. Mencapai. So maksudnya dia 2,500 ataupun lebih. So apa boleh kita buat? So kita boleh buat yang ni 240 1.06 kuasa N dia mesti lebih ataupun sama dengan 2,500. So dari kat sini 1.06 kuasa N 240 tu pindah untuk jadikan bahagi. So akan bahagi 240. So daripada sini kita akan buat 2500 per 240. So daripada sini akan dapatlah 125 per 12. Ini akan dapat 1.06. Okey. So sekarang ni untuk cari nilai N, kita akan letak log kat depan. So log 1.06 kuasa N besar daripada log 125 per 12. So untuk cari N ni bawa ke depan. N bersamaan dengan log 1.06 log 125 per 12. Okey, mula-mula kita tengok dulu log 1.06 tu bersamaan dengan berapa. Okey, sebab apa? Sebab kalau negatif nanti waktu pindah kena jadi tukar berbeza. So log 10 1.06. So dapat 0.2. So jawapan dia positif. So kita boleh pindah teruslah. N log 125 per 12 per log 1.06. Okey. So untuk yang ni kita boleh guna kalkulator terus. Macam mana? Buat pecahan. So tekan log 10 per
Lepas tu dalam ni boleh buat macam lagi. 125 bahagi dengan 12. Bawah ni pula kita letak log 10 per 1.06. So dah dapat jawapan kat sini. Kan sama dengan. So akan dapat N lagi besar daripada 40.217. So N 41 lah. Okey. So yang paling hampir adalah 41. So pada tahun berapa? So 2000 tambah dengan 41 tahun. So akan dapat 2041 tahun. 2041 tahun pada tahun 2041. Dia telah mencapai kali pertama populasi 2500 orang. So itu untuk soalan nombor 16 16B. Okey, untuk soalan nombor 17 pula. Okey, selesaikan persamaan berikut. So 17A. So kalau kita tengok dekat sini A, kita nak 4 log 2x bersamaan dengan 5. So kita nak selesaikan lah. So kalau kes macam ni, kita tak guna log 10. Better kita guna log 2. So macam mana? Kita buat log 2, 4. Atas ni masih ada lagi log 2x. Sama dengan, ni letaklah log 2. Log 2 berapa? Nak tak? Log 2, 5. Okay, lepas tu log 2x ni boleh bawa ke depan. So akan dapat log 2x. Lepas tu dalam kurungan 4 tu dah jadi log 2, 2 kuasa 2. Sama dengan log 2, 5. So 2 boleh bawa depan. So dia akan dapat log 2x 2 log 2, 2. Sama dengan log 2, 5. So log 2 ni 1 sebenarnya. Okay, so 2 darab ni akan dapat log 2x lah. So 2 bawa ke sini. So akan dapat log 2 x kuasa 2 bersamaan dengan log 2, 5. Okay, lepas tu 2 boleh potong. So x kuasa 2 bersamaan dengan 5. So x bersamaan dengan square root 5. So itulah jawapan untuk 17A. Okey, jom kita pergi pada soalan 17B pula. So soalan 17B, kalau kita lihat di sini, dia punya soalan begini. Okey, 2 kuasa x darab 3 kuasa x sama dengan 5 kuasa x tambah 1. Okey, so macam nak selesaikan? Okey, kalau kuasa sama, kita boleh keluarkan dulu sebenarnya. 2/3 kuasa x sama dengan 5x tambah 1. So yang ni 2/3 ni dapat darab 6 lah. Dapat 6. Okey, so selepas itu, untuk cari x tu, kita boleh letak log 10. So log 6 x sama dengan ni log 5 x tambah 1. So x ni bawa ke depan. Yang ni semua ni bawa ke depan. So yang ni akan dapat x log 6 bersamaan dengan x tambah 1. Ni adalah log 5. Okey, so selepas itu apa perlu kita buat? So saya malah nak kembangkan dulu. Saya darat dulu. So x log 5 tambah log 5. So lepas tu yang ni pindah sebelah kiri. So akan dapat x log 6 tolak x log 5 bersamaan dengan log 5. Lepas tu kita faktorkan lah x. Faktorkan x. So akan dapat ni lah log 6 tolak log 5 bersamaan dengan log 5. Okey, so lepas tu x ni kan darab. So kalau darab pindah jadi bahagi. So x sama dengan log 5 per log 6 tolak log 5. Okey, so daripada sini. So yang ni akan dapat log 10, 5. Lima. Oops. Okay, dari sini. So tekan je sama dengan. So akan dapat jawapan terus 8.827. So itu nilai X untuk 17B. Okey, untuk soalan nombor 18, dia kata dia beri log A3 bersamaan dengan X, log A5 bersamaan dengan Y. So ungkapkan log A dalam kurungan 45 per A kuasa 3 dalam sebutan X dan Y. So untuk buat soalan ni, okay, kita boleh buat lah. So kita buat log A 45 per A kuasa 3 kurungan. So daripada sini kalau bahagi dia jadi tolak lah. So log A 45 tolak log A kuasa 3. So 45 tu kita boleh buka dia jadi
9 darab dengan 5. Tolak. Okey, yang 3 ni boleh bawa ke depan. So 3 kita buatlah log AA. Log AA tu sama dengan 1. Yang ni pula log A9 tu kan darab. So kalau darab boleh jadi tambah. Tolak 3 log A. Okey, yang log AA dah jadi 1. So kat sini jadi 3 lah. Lepas tu yang log A, log A9 tu kita dapat log A. Log A. Okey, so log A 3 kuasa 2 tambah log A5. Okey, log A5 ni bersamaan dengan Y. So kita boleh tukarlah jadi, silap. Jadi Y. Tolak 3. Yang 2 ni boleh bawa ke depan. 2. So log A3. Log A3 tu bersamaan dengan X. So 2X tambah Y. Tolak 3. So dapatlah sekarang ni 2X tambah Y tolak 3. So itu untuk 18A. Okey, untuk soalan 18B pula, disuruh cari nilai bagi log 48 tambah log R punca kuasa 1R. Okey, untuk log 48 tu, kita boleh tukar kepada log 2 lah. Senang. Sebab asas 2. Senang. So log 28 per log 24. Manakala log R tu, punca kuasa tu dia akan jadi log R, R kuasa 1 per 2. Lepas tu, apa perlu kita buat? Yang 8 tu jadi log 2. 8 tu 2 kuasa 3 per yang bawah tu log 2, 2 kuasa 2. Tambah yang 1 per 2 ni bawa ke depan. So akan dapat 1 per 2 log R, R. Yang kat sini, 3 sini bawa ke depan, 2 pun bawa ke depan. So akan dapat 3 log 2, 2 per 2 log 2, 2. Tambah 1 per 2 log R, R. Yang ni semua 1. So jadi 3 per 2 tambah 1 per 2 akan dapat 4 per 2. 4 per 2 akan dapat 2 lah. So ini jawapan dia untuk B. Okey, so untuk soalan seterusnya, soalan nombor 19. Okey, diberi X bersamaan dengan log 23. Cari nilai bagi 4 kuasa X. Seterusnya, cari nilai bagi 4 kuasa Y jika Y sama dengan 1 tambah X. Okey, pertama ni, yang ni kita boleh tukar jadi indices lah. So sama dengan log 23. So 2 asas ni pindah sini. So akan jadi 2 kuasa X sama dengan 3. So jadi untuk cari nilai 4 kuasa X ni, so 4 kuasa X dia bersamaan dengan 2 kuasa 2 kuasa X. So yang ni boleh tukar tempat. So you boleh buat 2 kuasa X kuasa 2. Okay. So 2 kuasa X sama dengan 3. So you buat 3 kuasa 2. So 3 kuasa 2 bersamaan dengan 9. So itu yang pertama. Lepas tu kalau nak cari yang ni pula, 4 kuasa Y. Dia kata Y sama dengan 1 tambah X. So bermaksud kita kalau tukar jadi dia 4Y bersamaan dengan 4Y tu adalah 1 tambah X. So dia adalah sedarab 4. Sedarab 4 kuasa X. So 4 kuasa X tadi dapat apa? Dapat 9. So masukkanlah 9. So akan dapat 36. So ini jawapan dia. So itu untuk 19A. Okey, kita pergi pada soalan 19B pula. Dia beri log A 3 bersamaan dengan 0.7924. Okey, tanpa menggunakan kalkulator atau jadual sifir 4 angka, buktikan log A27 bersamaan dengan 2.3772. Itu bermaksud macam ni. Kita kena buat log A27. So log A27 tu kita boleh tukar jadi log A. Kita tahu 3 kuasa tu 3 kuasa 3 bersamaan dengan 27. So 3 ni boleh bawa ke depan. So daripada sini 3 log A3. So log A3 tu dia bersamaan dengan 3 0.7924. So lepas ni yang ni bukan tak boleh guna kalkulator. Yang ni darab je. Darab ni boleh guna kalkulator. Sebab kita dah buktikan lah. So 3 darab 0.7924. So akan dapat ni 2.3772. So kita dah, daripada sini kita dah buktikan lah untuk yang B1. Hello. So untuk soalan seterusnya 3B2. Okay, so untuk 3B2, so kita nak selesaikan lah punca kuasa 3. Oh lupa,
Yang ni saya dapat daripada sinilah. So macam ni kita tahulah kalau kita pindahkan sini jadi 3 bersamaan dengan A kuasa 0.7924. Okay, so daripada sini ni darab A N tolak 1 bersamaan dengan 3. Okay, 3 ni kalau kita pindah ke bawah sudah jadi A kuasa N tolak 1 bahagi 3 per punca kuasa 3. So daripada sini nanti kita akan dapat punca kuasa 3 A N tolak 1. Okey, dan selepas itu kita akan buat 3 kuasa 1 per 2. Ini A N tolak 1. So selepas itu 3 tu kita tukarlah jadi ni A kuasa 0.7924. So dalam kurungan A 0.7924 darab dengan 1 per 2. Okey. So lepas tu darab nanti akan dapat guna kalkulator. Oh, mana kalkulator ni? Okey. So 0.7924 darab dengan 0.5. So akan dapat 0.3962. Oh, belum lagi. Dia kena buat macam ni dulu. A 0.3962 ni A N tolak 1. So N tolak 1 sama dengan 0.3962. 1 tu pindah sini. So N sama dengan 1.3962. So ini jawapan untuk B2 Roman. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan nombor 20. A1. Diberi bahawa 10x 10 kuasa X tambah 2 bersamaan dengan M 10x. Nyatakan nilai M. Oh, man. So, untuk kes macam ni, so macam mana kita nak cari nilai M? Okay, first, sebenarnya kena buat comparison lah. Kalau dekat sini kita boleh nampak yang, okay, A1, okay, 10x tambah 2 tu, kita ni tambah. Sebenarnya datang daripada 10 kuasa X darab dengan 10 kuasa 2. So kalau kita compare macam ni, so M tu dia bersamaan dengan 10 kuasa 2. Ataupun bersamaan dengan 100. So itu untuk 20A1. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya pula. 20A2. Dia suruh selesaikan 3 kuasa X sama dengan 1 per 9 kuasa 2X tolak 1. So, kita nak cari nilai X berapa? So, macam 9 tu, kita tahulah 3 kuasa 2 dalam kurungan. So, ni dia 2X tolak 1. Lepas tu darabkan. So, 1 per 3 2 darab 2 akan dapat 4X tolak 2. Ni 3 kuasa X. Selepas itu, kita akan naikkan ke atas lah kuasa tu. So, akan 3 negatif 4X tolak 2 bersamaan 3 kuasa X. So, selepas itu, kita buat perbandingan yang ni. Samakan dengan ni. So, apa perlu kita buat? So, kita akan buatlah X sama dengan negatif 4X tolak 2. So, ni akan dapat negatif 4X tambah 2 sama dengan X. Pindahkan ke sini. So, jadi X tambah 5X sama dengan 2. 4X, sorry. So, akan dapat 5X sama dengan 2. Dan X bersamaan dengan 2 per 5. So, itu untuk jawapan B2 Roman. Okey. Okey, untuk soalan yang B pula. Okey, saya dah crop sikit biar dia ada jalan mudah. Dia suruh ungkapkan 2 kuasa 1 per 2 dengan punca kuasa 3 dalam bentuk A and B. So, macam mana nak buat benda ni? Okey, so kalau kita perhatikan daripada sini, kita boleh masukkan kod sebenarnya. Macam ni. 2, 1 per 2 tu jadi macam ni. Okey, darab dengan 3 kuasa 1 per 2 kuasa 3. Okey, untuk yang ni sebenarnya dia boleh faktorkan ni. Okey, kalau macam ni mungkin ada student tak nampak. Kalau saya buat macam ni, yang 3 dengan 1 per 2 tu tukar tempat. So 3 kuasa 3 1 per 2. Okey, so selepas itu 1 per 2 tu boleh faktorkan keluar. So akan dapat 2 darab 3 kuasa 3 1 per 2. So lepas tu dekat dalam tu pula kita kira lah. Oops. So akan dapat 2 darab 3 kuasa 3. Akan dapat 54. Okey, 54 kuasa 1 per 2. Okey, untuk yang ni saya guna kalkulator je lah, senang. So kalkulator ada ni fungsi ni.
dapat 3 kuasa 6. Okey, ataupun kalau siapa yang tak ada kalkulator, ni jawapan kalkulator dia buka macam ni. Sebenarnya 54 tu dia boleh buka jadi 9 darab 6. So square root 9 dapat 3, square root 6 tu tak boleh. So maintain lah kat sini. So kita dapat 3 square root 6. So itu jawapan untuk 20B1 roban. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, nisbahkan penyebut dan permudahkan ungkapan tersebut 5/2 square root 3. So 5/2 tambah square root 3, dia akan darab dengan 2 tolak square root 3 per 2 tolak square root 3. So kita akan samakanlah dengan yang kat sini. Okey, so daripada sini, yang kat atas tu dah boleh darab lah. 5 darab 2 square root 3 per yang bawah tu dia akan jadi 2 kuasa 2 tolak square root 3 kuasa 2. Okey, siapa yang macam cikgu macam mana dapat macam tu? Dia ikut rule ni sebenarnya. A tambah B, A tolak B bersamaan dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okey, so ikut rule yang tu lah. So 5, 2 tolak punca kuasa 3 per 2 kuasa 2 dapat 4 tolak 3. 4 tolak 3 ke bawah jadi 1. So kita dapat 5 lah. 2, 3. So kita dapat ni jawapan akhir dia. Kita dah permudahkan. Ini jawapan untuk B2. Okey, untuk soalan seterusnya, dibagi log MR sama dengan 3 tambah log M S. Dia suruh ungkapkan M dalam sebutan R dengan S. Okey, ini mudah saja. Yang ni, kau bawa ke sini. So akan dapat log M R tolak log M S sama dengan 3. So kalau tolak dia akan base sama. So kalau tolak akan jadi log M R per S sama dengan 3. So M bawa ke sini. So jadi R per S sama dengan M kuasa 3. Lepas tu nak cari M kan. Pindahkan balik ke sini. So M punca kuasa 3 RS. So itu jawapan dia untuk soalan 20C. Okey, settle lah.